Waktu ini seperti yang dijanjikan, insyaAllah kita akan berkongsi dengan anda untuk jam terakhir destinasi edisi Rabu hari ini untuk bicara muamalat. Untuk itu saya lalukan kehadiran tetamu tetap kita, insyaAllah, yang berbahagia Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, pensyarah kanan UIAM dan juga panel kajian syariah JAKIM bersama-sama kita waktu ini. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Dr. Hari ini kita nak sama-sama, kata orang tu, mengupas sama-sama kita sembang-sembang petang kita bersama dengan rakan pendengar. InsyaAllah kita akan berkongsi berkenaan dengan membazir dan juga boros. Dua perkara yang sangat tak elok untuk dilakukannya, Doktor. Ya, mungkin sebagai mukadimah tentang tajuk ini. Silakan, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa ala zalimin. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Terima kasih kepada Puan Nurhayati Paradi selaku pengendali pada petang ini dan kepada seluruh pendengar Radio IKIM FM yang dirahmati Allah dan dikasihi sekalian. Semoga kita sama-sama dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang tidak duka cita yang melampau, dalam keadaan tidak sedih yang melampau, ya. Dan jangan sesekali kita berputus asa dalam apa saja yang kita lakukan. Jadi pada petang ini kita akan cuba untuk membincangkan serba ringkas berkenaan dua perkara yang dilarang oleh Islam, iaitulah pembaziran dan boros, ataupun di dalam bahasa Arabnya dia boleh kita pecahkan kepada dua perkataan, iaitulah tabzir yang merujuk kepada pembaziran, wa israf. Israf itu kita boleh kata sebagai pemborosan, ya. Baik, jadi dan kita boleh bawakan beberapa dalil daripada ayat-ayat Allah SWT yang menunjukkan bahawa perkara ini tidak dibenarkan sama sekali. Yang mana pembaziran dan pemborosan itu kita boleh lihat daripada firman Allah, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal bast fataq'uda maluman mahsura, dalam suratul Isra ayat yang ke-29, yang mana Allah SWT menyatakan jangan kamu letakkan tangan kamu itu terkunci ataupun terbelenggu di tengkuk kamu, dan jangan pula kamu bukakan dia dengan seluas-luasnya sehingga kamu terduduk dalam keadaan merana dan juga duka cita, ya. Jadi ini adalah disebutkan oleh para ulama menunjukkan kepada kedua-dua tindakan tersebut tidak boleh. Ini merupakan satu perumpamaan, ya. Yang mana yang pertama sekali, jangan kita cekik tekak kita sendiri, iaitulah ini dinamakan sebagai bakhil ni, ya. Bakhil nama dia, ataupun al-bukhlu wasyuh, ya. Dan jangan pula kamu luahkan tangan kamu sampai memudaratkan diri kamu sendiri. Iaitulah kita bukakan tangan tu sebagai satu isyarat semua kita beri. Orang minta kita beri sana sini, kita duit tu macam air lah, kita kata keluar tu tanpa berfikir lah, ya. Jadi itu pun akan menyebabkan kemudaratan kepada diri sendiri. Kedua-duanya tidak dibenarkan oleh Islam, ya. Jadi disebutkan oleh Nabi SAW. Saya ingat Nabi mengatakan 3 perkara yang boleh merosakkan seseorang, ya, merosakkan seseorang, antaranya iaitulah syuhun muta', iaitulah kebakhilan yang ditaati, kebakhilan yang ditaati, wa ijabul bar'i bi nafsih, dan juga kagumnya seseorang dengan dirinya sendiri, ya. Jadi iaitulah syuhun muta'. Tapi kita akan cuba tengok dan kongsikan sikit berkenaan dengan pembaziran dan pemborosan dan juga kebakhilan. Dia ada kaitan sebenarnya, adik-beradik. Baik, kemudian disebutkan oleh Allah SWT pula, wa atizal qurba haqqahu, dan berikanlah kaum kerabat kita hak mereka, wal miskin, dan orang fakir miskin, wa ibnas sabil, dan juga orang dalam perjalanan, wala tubadzir tabdzira, dan jangan kamu membazir, ya. Kemudian innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, sesungguhnya orang membazir itu adalah mereka itu pasti masuk di kalangan saudara syaitan, dan sungguhnya syaitan itu terhadap Tuhannya kafura, adalah kufur, dalam suratul Isra juga. Kemudian disebutkan di sini oleh para ulama, apakah sebenarnya ukuran kepada pembaziran dan pemborosan, ya. Macam mana kita nak tahu ini membazir, ini adalah masih dalam limit yang dibenarkan, ini tidak dibenarkan. Maka di sini ada pelbagai pandangan-pandangan para ulama. Jadi kita ambil antara yang utama terlebih dahulu, antaranya sahabat Nabi yang hebat, iaitulah Abdullah bin Mas'ud, ya, yang digelarkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lam wal Muwaqqi'in. Ada 7 Abdullah.
tujuh Abdullah inilah terletaknya ilmu-ilmu yang dibawa oleh Rasulullah. Yang selepas daripada itu kalangan sahabat, inilah dia yang menyebar luaskan. Jadi salah seorang di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud, ya. Yang mana beliau ditanya tentang apakah dia ta'rif at-tabdzir, maka beliau mengatakan infaqul mali fi ghairi haqqih, iaitulah menafkahkan, membelanjakan harta pada bukan haknya, dengan cara tak betul maknanya. Tapi itu masih lagi nampak tak jelas kan, tak betul tu macam mana kan. Kemudian Ibnu Abbas juga pernah ditanya, ada soal lagi, Abdullah bin Abbas, dua Abdullah ni, al-mubadzir al-munfiq fi ghairi haqqih, iaitulah orang yang belanja pada bukan jalan dia. Lebih kurang sama takrif dia. Tetapi Ibnu Abbas menjelaskan lagi, la tunfiq fil batil fa innal mubadzir huwal musrif fi ghairi haqq. Ini ada penjelasan. Maknanya yang bukan hak tu adalah kita menafkahkan sesuatu pada tempat yang batil, yang haram maknanya. Batil ni telah dihuraikan juga oleh Ibnu Abbas, iaitulah riba, iaitulah rasuah, iaitulah curi, iaitulah ghabnun, iaitulah gharar, iaitulah tadlis, macam-macam jenis, ya. Jadi ini semua ni khianat, ini semuanya adalah batil. Jadi kalau kita bayar orang untuk rasuah, itu adalah tabdzir. Itu yang disebutnya ikhwan asyayatin, saudara mara syaitan. Nauzubillah, ya. Jadi kalau kita ambil uang khianat, kita mencuri, kita terlibat dengan gharar, maka semua itu menjual dengan gharar, menjual dengan sumpah, maka itu semuanya adalah perbuatan-perbuatan yang masuk dalam batil, ya. Baik, kemudian disebutkan oleh para ulama yang lain, antaranya oleh Al-Jurjani. Beliau mengatakan bahawa tabdzir itu adalah menggunakan harta pada maksiat, pada benda-benda maksiat. Maknanya kalau bukan dalam bab itu, contohnya dia beli arak, contohnya dia beli rokok. Rokok tu maksiat lah. Kemudian dia beli apa lagi? Kemudian dia langgan pelacur contohnya. Ataupun dia membeli makan khinzir sebagai contoh. Maka benda-benda seumpama ini bagi orang Islam semuanya adalah maksiat. Maka itu semua kegunaan duit untuk tujuan itu semuanya tidak dibenarkan. Ya? Maka itu namanya tabdzir. Adapun israf adalah menggunakan harta pada jalan yang harus, tapi berlebihan daripada keperluan. Berlebihan. Ini mengambil kata-kata Nabi kepada Sa'ad bin Abi Sa'ad, yang mana beliau mengatakan kepada Sa'ad yang sedang ambil wuduk. Yang kita selalu dengar hadisnya di Radio Hakim, selalu juga diulang-ulang sejak dahulu lagi, iaitulah dia ambil wuduk dengan agak banyak airnya, maka Nabi kata, ma hadha saraf ya Sa'ad, wahai Sa'ad, apakah dia pemborosan ini? Pemborosan apakah ini? Maka Sa'ad pun menjawab, afil wudu'i saraf, adakah dalam bab wuduk pun ada pemborosan? Maka Nabi kata, walau kunta ala nahrin jar, walaupun kamu sedang mengambil wuduk di dalam sungai yang airnya mengalir pun ada pemborosan juga. Jadi nak menunjukkan bahawa menggunakan air dalam wuduk di rumah dengan berlebih-lebihan, bukaan paipnya, meninggalkan kawasan tempat kerja kita dengan lampu yang terbuka, aircon yang terbuka, tanpa sebab yang diperlukan. Kalau kita buka tapi tak ada orang sebab nak bagi lepas ni ada orang masuk, tu okey lagi lah kan. Ada peserta-peserta belum masuk kan. Kalau buka time-time tu nak buka panas lah kan, lambat lah nak sejuknya. Tak apa. Tapi ada juga yang terlebih bakhil sikit. Saya masih ingat ada satu flight tu, saya tak sebutlah flight mana. Saya naik flight banyak dalam dan luar negara kan, flight low cost punya, dalam dan luar negara ada saya naik, yang mana kita naik kapal terbang tu dia tak pakai aircon lagi. Ya Allah, punyalah panas ni kan. Lepas tu dah separuh naik baru dia nak buka aircon dia. Uish, panas kat, mendidih kat sudah dalam tu ya. Mendidih badan dan mendidih hati juga. Baik, jadi yang kita nak maklumkan, itu yang ditakrifkan sebagai israf, sebagaimana ambil wuduk itu neutral, airnya neutral, tapi kalau ambil lebih daripada keperluan maka dia jadi israf. Maka sebagaimana juga yang disebutkan oleh seorang ulama pada zaman Harun ar-Rasyid, sebagaimana diriwayatkan oleh beberapa riwayat, sahih tak sahih itu perbincangan yang kedua lah, sebab ini bukan hadis, ini adalah perbincangan cerita-cerita tauladan, yang mana dikatakan beliau telah ditanya oleh Khalifah untuk dia nak buat besarkan rumah dia, maka diminta pandangan. Apa pandangan kamu wahai Muhammad bin Samak, ataupun gelarannya sebagai Buhlul, bukan Bahlul, Buhlul, yang mana Muhammad bin Samak pun berkata, wada'ta ad-din wa rafa'ta ad-din, fa in kana min malika
fa in kana min malika fa innahu laminal musrifin wa innallaha la yuhibbul musrifin. Dia kata, kamu nak buat rumah besar-besar ni, nak besarkan rumah kamu sedang rumah kamu dah okey. Kamu sedangkan menumpukan fokus kehidupan kamu, wahai pemimpin, iaitulah Harun ketika itu. Sedangkan kamu tak memberikan fokus dan belanja untuk peningkatan agama di kalangan rakyat kamu. Maka kamu angkat bangunan-bangunan, kamu turunkan akhlak dan agama. Dia tegur depan-depan, direct tu. Memang bukan tukang bodek macam ni, hebat ni. Kemudian dia tambah lagi dia punya cili tu. Dia kata, kalaulah kau gunakan duit engkau sekalipun, kau guna duit engkau, kau tak guna duit orang lain, duit engkau sendiri kau guna, maka itu sesungguhnya adalah israf, pemborosan. Dan sesungguhnya Allah tidak suka orang yang boros. Wa in kana min mali ghairika, tapi kalau kau gunakan duit yang bukan duit engkau, duit rakyat, fa innahu laminaz zalimin, itu adalah kezaliman. Innallaha la yuhibbuz zalimin, Allah itu tidak menyukai orang yang zalim. Jadi itu dia teguran Muhammad bin As-Samad kepada khalifah pada ketika itu. Tapi tak ada pula cerita lanjut khalifah buat atau tidak. Rasanya tak buat dah. Hebat. Baik, jadi itu israf dan tabdzir. Kemudian kita nak pergi pula yang seterusnya. Ibnu Abbas juga ada mentafsirkan ayat yang lain yang mana disebutkan oleh Allah SWT, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama. Iaitulah, dan orang-orang yang apabila mereka belanja, mereka tidak yusrifu, mereka tidak berlebih-lebih, wa lam yaqturu, mereka tak kedekut, wa kana baina dhalika qawama, dan mereka pertengahan. Itu dia wasati yang kita nak urai dekat Johor Bahru nanti ni pada 7 dan 8. Tapi alhamdulillah peserta pun dah hampir penuh dah. Kita muat 1,400 orang, dah ada 1,300 lebih orang. Tapi kalau nak daftar tu sempat lagi lah, nak belajar bagaimana nak jadi wa kana baina dzalika qawama. Di antara kedua-dua itu mereka pertengahan. Wasati. Yang selamat lah ni kiranya. Yang selamat. Dalam suratul Furqan ayat yang ke-67. Kemudian Ibnu Abbas dalam mentafsirkan ayat ini berkata, humul mu'minun, itulah dia orang-orang mukmin yang mana mereka tidak lam yusrifuna wa yunfiquna fi ma'siyatillah, mereka tidak buat apa-apa pemborosan dan tidak membelanjakan harta mereka pada jalan maksiat, dan mereka juga tidak bakhil, maka mereka menafikan hak-hak Allah. Hak Allah itu apa dia? Iaitulah zakat, yang paling pertama sekali. Dan mereka tidak menafikan zakat. Zakat ni sebagaimana kita pernah cerita dulu, bagi orang-orang yang macam kita ni, yang biasa-biasa je kan, yang lebih sikit je daripada nisab ni kan. Pun yatim mungkin lebih sikit lagi lah kan. Mungkin kita rasa 25%, katalah kita ada nisab zakat kita, seingat saya lah kalau di apa nama tu 85 gram emas satu hari ni, seingat saya harga emas 161 kali 85, kita akan dapat 13,000. Katalah ada 14,000 lah, kata peneliti ada 14,000 lah. Dalam akaun setahun cukup. Maka 2.5 daripada, kata nak mudah, 100,000 lah. 2.5% daripada 100,000 berapa? 25,000. 25,000 pula. 2,500. 2,500 saja kan. Nampak sikit lah, betul lah. Tapi kalau ada orang tu dia ada 100 juta, 2.5% berapa? 25,000 tu lah. 200 juta, 250,000 kan? Betul lah? 250,000. Jadi banyak lah rasanya kan. Jadi ketika itulah orang akan teruji untuk dia menyekat hak Allah SWT. Sebab dia rasa nak dapatkan 250,000 itu, mungkin dia akan jatuh terfikir pula, 250,000 ni sebenarnya aku selesaikan satu projek ni. Takkan aku, sebab ni satu projek aku, kalau aku bayar zakat ni, satu projek ni kita tak ada untung sebab aku bayar zakat. Itu pemikiran yang sangat-sangat berbahaya. Itu adalah pemikiran yang bakhil, yang yakturu, yang bakhil pada hak untuk diri sendiri. Sebenarnya zakat tu bukan duit dia. Kita kena faham bahawa kita bayar zakat ni, kita bukan keluarkan duit kita actually. Memanglah duit pemilikan kita, tapi maknanya itu bukan hak kita, itu hak orang lain. Kita mesti keluarkan. Kalau kita pegang juga, maknanya kita sedang mencuri hak orang lain. Sebab itulah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sampaikan begitu tegas, memerangi kumpulan orang yang tidak membayar zakat ini. Jadi itu adalah kebakhilan di dalam bab penggunaan duit. Baik, kemudian sebenarnya para ulama bincang lagi, kalaulah kita jumpa ada orang yang membazir, guna pada maksiat, israf,
belanja boros-boros lebih daripada keperluan sebagai contohnya. Dia ada kereta, dah ada bagus kereta dia beli lagi kereta sampai 5-6 buah lagi. Itu sebenarnya israf, walaupun kita kata suka hati aku lah, duit aku kan, kau sibuk apa kan, aku susah cari kan. Tapi kita boleh tak sibuk-sibuk? Sebenarnya kalau ikut perbincangan para ulama zaman silam, kerajaan ada hak untuk interfere. Itu dia. Kerajaan ada hak. Malah menurut jumhur ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Maliki, mereka membenarkan kerajaan menahan orang ini daripada menggunakan, rampas harta dia, bukan rampas, bekukan sekejap. Bekukan harta dia sekejap supaya dia tidak memudaratkan diri dia sendiri. Sebab itu dalam Islam dia ada konsep, kalau anak yatim piatu, mak ayah dia meninggal ataupun bapak dia meninggal, dia ada harta pusaka, dia kecil lagi, dia tak pandai guna. Kalau bagi dia guna, dia beli Game Boy, dia beli Xbox, dia beli mainan, dia beli jajan kan. Maka kena ada orang tua yang tolong jagakan supaya dia tidak menzalimi dirinya sendiri. Baik, jadi oleh kerana itu para ulama kata mesti ditahan. Kecuali maknanya Imam Abu Hanifah saja yang mengatakan terpulang kepada dia lah. Dia nak guna macam mana, dia akan bertanggungjawab dekat akhirat. Tetapi pada pandangan mazhab Syafi'i tadi, kita kena tahan harta dia. Ini menunjukkan kalau zaman kita tak dibuat pun, walaupun zaman kita ni tak dibuat, kita nak tunjukkan bahawa memang kerajaan ataupun pemerintah yang beriman ini boleh untuk masuk campur, memastikan sampai ke tahap yang begitu detail. Mana kita dapat monitor seseorang tu punya perbelanjaan. Nampak belanja lebih sangat beli tudung lebih sangat ni peneliti ni kan, tudungnya sampai 200 tu kan, contohnya. Maka membazir, kita tahan sekejap duit dia, beku sekejap kan. Sebab itulah bila mana ada orang main skim cepat kaya di Malaysia ni kan, kita ada orang yang main skim cepat kaya, orang tu satu, penganjur tu satu. Bila bank negara serbu saja, bank negara ada peruntukan, duit syarikat tu akan dibekukan selama 3 bulan. Itu betul lah tu kan. Sebab kalau tak bekukan, dia akan buat lari satu, kemudian dia akan terus main lagi, dia akan terus pula buat modal pusingan untuk buka company lain yang dikira baru. Jadi ini akan memudaratkan masyarakat, dan maka kerana itu dia akan dibekukan. Baik, kemudian para ulama juga bincang dalam bab membazir ini dari peringkat individu. Yang peringkat individu yang kita sebutkan tadi, iaitulah mereka pembaziran dalam penggunaan untuk belanja diri sendiri. Kita dah sebut tadi, terlebihnya pakaian, terlebihnya kenderaan, terlebihnya makanan, terlebihnya penggunaan yang kita akan bayar, contohnya air, contohnya elektrik dan seumpamanya. Itu semua adalah adab-adab dalam Islam, yang mana secara mikronya kita nampak benda kecil, tapi secara makronya besar. Sebagai contoh kan, saya masih ingat lagi melihat National Geographic Channel punya dokumentari pasal satu tajuk dia berkenaan adakah resources ataupun sumber natural dalam dunia ini cukup untuk 20 tahun lagi. Dengan penduduk dunia hari ini yang hampir mencecah 7 bilion, maka dijangkakan dalam 20 tahun lagi akan ada 9 bilion. 2 bilion lagi tambah. 2 bilion ni tambahnya daripada Afrika dan negeri China. Walaupun China pun Afrika terutamanya. Tempat tu lah kering kontang sebahagiannya. Maka itulah yang paling banyak anak sekali dilahirkan. Jadi orang bincang, cukup tak air bersih nanti lagi 20 tahun, lagi 50 tahun. Mereka buat kajian tu. Rupanya bila kita tengok tu, makin kronik. Kita memang tak cukup nanti. Dah hampir sangat nanti tak akan cukup. Tumbuhan, beras tak akan cukup lagi untuk makanan semua orang. Gandum mungkin tak cukup lagi. Jadi kita nampak dari sudut kita, adik-beradik kita, keluarga kita, makan tak habis, kita buang dalam tong sampah. Beras kita masak tak ikut, tak bajet betul-betul. Kita nampak macam biasa-biasa. Tapi itu bukan biasa-biasa, itu bahaya. Satu keluarga mungkin nampak biasa-biasa, tapi kalau 1 juta keluarga buat begitu, bayangkan berapa banyak, berapa tan yang telah dibuang. Berapa tan yang telah dibuang. Maka sampaikan ada syarikat-syarikat, contohnya saya ingat di Korea, nak mengelakkan pembaziran ini, mereka recycle balik plastik-plastik mereka dan buat bangunan daripada plastik. Bayangkan, ada satu dalam dokumentari di televisyen, bagaimana dia buat bangunan menggunakan plastik. Susah tu, tapi bukan plastik, mereka botol plastik. Botol plastik tu dia potong separuh, dia buat bangunan yang besar, yang macam auditorium besar.
dengan artnya, dengan canggihnya, sebab negara dia banyak sangat botol plastik dibuang, maka tak tahu nak buat apa, mereka cuba buat benda ni, nak pastikan dia sejuk panas dia boleh, semua dia buat testing, ya. Jadi ini satu ilmu yang orang Islam kita sangat digalakkan untuk explore lah, ya. Baik, kemudian dari sudut negara pula pun sama juga. Dari sudut individu pun sama, dari sudut negara pun sama. Di mana perbelanjaan keuangan sebuah negara itu adalah satu perkara yang sangat-sangat lebih penting daripada individu. Kalau individu, kita belanja, kita menzalimi ahli keluarga kita, dan kita menzalimi secara makronya. Lepas ni beras tu akan dibuang, walaupun ramai lagi orang lain nak beli, kita ni orang kaya, kita beli, kita buang, maka itu menzalimi, tapi taklah nampak direct, ya. Tapi kalau dari sudut pemerintah, maka tanggungjawabnya dan amanahnya lagi besar lagi. Kerana kalau dia tersilap beri bajet untuk buat highway, maka dia tanggung setiap israf, setiap tabzir yang dibuat menggunakan duit yang dibayar oleh rakyat, maka akan ditanggung oleh pemerintah. Oh, betul berat kerja pemerintah ni. Sebab itulah zaman-zaman Nabi dulu orang tak mau jadi pemerintah. Takut untuk mengamanah. Takut sebab dia kalau buat baik dapat banyak pahala, kalau buat tersilap, banyak dosa. Jadi semua orang risau. Sebab itulah Nabi kata, inna la nuwalli ahadan sa'alahu wa harasa alaih. Pada zaman kami ini, Nabi kata kami takkan berikan jawatan pada orang yang nak dan minta untuk jadi pemimpin. Kalau nak dan meminta ni biasanya Allah SWT lah, dia lain Allah tak bantu, kamu sendiri. Tapi kalau kita bukan tak pun nak, orang dah pilih kita sebab kita yang paling layak, kita yang paling nampak melengkapi keperluan, maka Allah akan bantu, menteri-menteri, orang lain pun juga akan bantu. Ya. Jadi di situ ada satu amanah yang sangat besar untuk kita pastikan jangan tersilap dalam pembajetan, belanjawan yang dibuat oleh mana-mana jabatan di dalam negara adalah bertanggungjawab kepada setiap sen yang digunakan. Kalau kita hari ini, contoh Puan Hayati, katalah saya bertanggungjawab ke atas setiap duit yang saya belanjakan. Sebagaimana yang Nabi sebut, la tazulu qadam ibni Adam yaumal qiyamah indi rabbih hatta yus'al an khams. Tidak akan berganjak dua kaki anak Adam di pada mahsyar kecuali setelah ditanya 5 perkara. An umrihi fima afnah, umur dia di mana dia habiskan. An syababihi fima ablah, ditanyakan tenaga muda di mana dia habiskan. Wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Ditanya yang ketiga, harta daripada mana dia dapat, ke mana dibelanja. Yang keempat, yang kelima, an ilmihi fima amil lebih, tanya tentang ilmunya, dia amal atau tidak, dan dia buat apa dengan keintelektualannya. Jadi setiap sen akan ditanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala syarratin syarran yarah. Siapa-siapa yang buat satu zarah kebaikan akan ditayangkan, satu zarah keburukan akan ditayangkan. Ya, maka oleh kerana itu, semua orang yang bertanggungjawab hari ini, lagi besar jawatan kita pegang syarikat, lagi banyak. Kita pegang lagi besar, lagi banyak. Maka itu adalah satu perkara yang kita perlu faham untuk mengelakkan pemborosan. Di peringkat individu dosanya ada certain, tapi di peringkat pemimpin syarikat lagi besar. Di peringkat pemimpin kawasan mungkin lebih besar. Di peringkat negara lebih besar. Masya Allah. Kali ini didapat kita masukkan dalam pemikiran kita, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Saya kira insya Allah negara akan dan keluarga akan menjadi lebih aman. Jadi sebagai akhirnya, sebelum kita tutup mukadimah ini, ada juga dibincangkan oleh para ulama pembaziran dan ketidakstabilan di dalam perbelanjaan yang diberikan kepada anak-anak. Ada kita beri anak ini, kita beri dia boros sikit, kita lebih sikit beri kat dia, ini kurang sikit. Maka disebutkan oleh Nabi, ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Nabi kata, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu adil dalam pemberian kepada anak-anak kamu. Adil tu tak semesti sama RM2. Adil tu kalau yang tingkatan 4 mungkin lain lah, kan, macam duit raya lah. Beza, ya? Itu adil itu. Sebab itulah kita pegang perkataan adil, bukan perkataan fair. Fair tu sama rata. Adil meletakkan sesuatu pada tempat dan kelayakannya. Ya. Baik, kemudian sampaikan Nabi SAW sampai bila didatangi oleh An-Nu'man bin Bashir yang mengatakan bahawa dia beri anak dia yang ini. Maka Nabi kata, kau beri tak anak kau yang lain begini juga? Dia kata tak. Maka dia kata, kau pulang balik. Kau balik, kau selesaikan dulu. Kerana disebutkan dalam satu riwayat lain, jangan kau bersaksi dengan aku tidak mahu menjadi saksi ke atas kezaliman. Fa inni la ashhadu ala jawr. Nabi kata, ini menunjukkan beratnya orang yang tidak bersifat adil kepada anak-anak. Dan hadis ini bukan hanya tertakluk kepada individu keluarga, tetapi juga kepada bapa-bapa yang bernama pemimpin.
Oh, itu dia ni jadi ramai kita ni daripada bangsa ini ataupun ini daripada ni daripada macam-macam lah kan. Jadi di kolik dia ni dia punya geng dia. Maka ini semua akan membawa kemasalahan ya. Jadi saya kira sekadar itu sajalah kita punya mukadimah dalam pemborosan dan pembadiran. Semoga kita sama-sama dapat jauhinya. InsyaAllah. Dan itu kita orang tu ya, mukadimah yang mampu memukul hati-hati kita yang lalai dalam kita menguruskan harta dan juga kata orang tu kewangan kita waktu ini. Dan untuk anda yang ingin sama-sama berinteraksi untuk bicara muamalat pada petang ini, boleh hubungi kami di 03-6205-1500. Facebook juga telah kami buka untuk anda tinggalkan komentar anda di sana. Dan satu lagi saluran iaitu SMS dengan mengatakan pesanan ringkas anda, typekan IKIM, jarakkan persoalan anda dan hantar ke 39111. Dan waktu ini kita ambil pemanggil pertama untuk bicara muamalat petang ini ya doktor. Sama-sama kita kongsikan persoalan mereka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana? Saya Muhammad Rifiki. Encik Muhammad, silakan bercakap dengan doktor. Saya ada 3 soalan, doktor. Pertamanya, tapi tak relate sangat dengan topik hari ni lah. Sama dengan saham. Biasa kita beli saham IPO, bila first day listing tu harga dia naik, kemudian kita terus jual. Apa hukum dia lah? Okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita beli saham, bila harga dia, macam kita beli hari ni, besok lusa tu harga dia naik dan kita terus jual lah untuk ambil untung lah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, panjang sikit, macam berkaitan dengan contoh kita award kontrak kepada kontraktor, tapi untuk projek lah, tapi memang kita dah settle dalam kontrak tu, dia kena sediakan sedikit refreshment lah bila ada meeting sebagainya. Ini bukan untuk yang kontrak yang baru di-award, bila dia dapat. Jadi persoalannya, satu, boleh tak boleh kita makan makanan yang disediakan bila meeting tu. Yang keduanya, kalau macam ada terlebih lah dia, ataupun dia memang sediakan, contoh kita meeting di site, dia sediakan contoh buah-buahan dan dia bagi untuk bawa balik lah. Memang special, terlebih ataupun macam nak bagilah kan. Jadi adakah apa hukum kita bawa balik bagi anak bini kita makan? Jadi adakah ada unsur rasuah dan sebagainya, tapi dia bukannya baru nak dapat kontrak, dia memang dah dapat kontrak lah. Okay. Tapi segi itu adakah salah segi hukum lah. Ya, terima kasih Cik Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ambil lagi pemanggil yang lain, kita kumpulkan soalan rakan pendengar kita waktu ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lama menanti. Assalamualaikum. Hello. Ya, siapa di sana? Muhammad Syaril. Encik Muhammad Syaril, buat panggilan dari mana Encik Muhammad Syaril? Johor Bahru. Silakan bercakap dengan doktor. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi kat awal rancangan tadi pasal takzir. Tabzir, ya. Doktor dia cakap pasal beli rokok tu apa maksiat. Okey. Saya nak tahu yang tu doktor, tadi tak berapa dengar kan. Okey. Itu terima kasih atas soalan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita ambil satu lagi memanggil waktu ini, kita kongsikan rakan pendengar kita di talian. Assalamualaikum. Johor Bahru. Silakan padam radio ya rakan pendengar. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana? Saya Puan Syima. Puan Syima, terus bercakap dengan doktor. Saya nak tanya mengenai pendapatan orang yang meniaga di kawasan larangan. Contohnya macam yang digazetkan tak boleh meniaga lah. Ataupun kata haram meniaga kat situ lah. Macam tepi jalan ke depan kawasan sekolah ke contohnya. Macam mana dengan pendapatan orang tu sendiri. Dan juga lagi satu tentang current account. Kalau di bank konvensional. Sebab biasanya current account ni tak ada kita dapat interest. Biasanya kita gunakan servis bank tu. Macam mana hukumnya current account di bank konvensional? Terima kasih atas soalan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah Doktor, kita terus saja jawabkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Soalan yang pertama daripada Encik Muhammad daripada Petaling Jaya tadi, saham IPO, initial public offering, bila dia di-floatkan, diapungkan untuk peringkat yang pertama, biasanya harga dia akan selepas itu naiklah, kebiasaannya mungkin turun balik lepas tu, macam saham Facebook dia apungkan, naik, kemudian jatuh. Okey. Ada juga yang naik dan terus naiklah. Baik, jadi ditanyakan tadi, boleh tak lepas kita dapat pembelian IPO ni, taklah mudah sangat, dia kena subscribe dululah Kemudian boleh tak kita jual terus lepas dia naik? Jawapan dia haruslah pada peringkat ini, dengan syarat-syarat yang biasa, iaitu saham itu mewakili syarikat yang melakukan core activities-nya adalah halal. Jadi bila halal core activity syarikat itu, bila kita beli saham tu, maksudnya kita menjadi pemilik sebahagian kecil daripada syarikat itu. Jadi kita jual hak ke atas rights, ke atas pemilikan ke atas syarikat itu, maka itu diharuskan dalam Islam. Walaupun kita beli sekejap atau kita jual dalam beberapa hari, itu pun masih lagi harus. Tetapi yang ada perbincangan di kalangan para sarjana adalah apabila kita membeli itu dengan tidak mempunyai wang yang cukup. Tapi mungkin ada orang kata takkan berlaku, ada yang orang kata boleh berlaku, yang mana kita manipulasikan sistem T-3. T-3 ni iaitulah settlement itu dalam masa 3 hari. Sebagai contoh, saya beli hari Isnin, hari Khamis patutnya saya wajib kena bayar. Tapi saya memang tak ada duit pun. Saya bukan nak memang tak nak bayar pun saya sebenarnya. Tapi saya mengharapkan harga dia akan menjadi better sebelum hari Khamis. Maknanya saya beli harga RM1, saya harapkan dia naik sampai RM1.50 ke RM1.30 pun tak apa. Sebelum hari Khamis, hari Rabu saya dah jual dah. Maka saya tak bayar apa-apa pun. Saya baru dah beli dah lah. Tapi saya boleh mendapat keuntungan berbeza 20 sen. Jadi itu ada perbincangan, sebahagiannya mengatakan syubhah kerana itu ada persamaan sedikit dengan spekulasi yang berlebihan ataupun perjudian. Tapi kalau kita memang ada duit, tapi sebelum kita sempat bayar tengok dah naik tinggi sangat, bagus dah, apa salahnya, tak ada masalah Kemudian soalan yang keseluruhnya tadi, beri award dan berikan tawaran kontrak ini kepada satu kontraktor. Kemudian kita jumpa kontraktor itu, tak salah saya, di site ataupun di site, itulah di tempat projek itu. Kemudian ada meeting, dia pun ada sediakan refreshment, ada makanan. Boleh atau tidak kita makan, adakah dikira rasuah ataupun dikira ralul ataupun hulul. Maka saya kira itu tidak mempunyai masalah lah So makanan itu dikira termasuk dalam mesyuarat punya ni dan tidak di luar daripada mesyuarat. Jadi saya merasakan tidak ada masalah untuk makanan, dan kalau ada nak tapau pun bolehlah nak tapau tu. Tak ada masalah lah Tapi kalau dah tapau tu minta pula yang lain, itu lain cerita lah. Tapi kalau apa yang disediakan itu mengikut adat dan urufnya adalah memang makanan biasa untuk mesyuarat maka ketika itu saya kira tidaklah mempunyai banyak perbezaan dari sudut hukum dia, wallahu a'lam. Yang keduanya daripada Encik Syahrir daripada Johor Bahru, berkenaan dengan salah satu daripada unsur tabzir, membelanjakan duit untuk membeli barang-barang yang diharamkan. Jadi saya sebut tadi rokok, jadi beliau agak terasa betul ke ni ataupun tersalah dengar dia kata tadi. Jadi jawapannya betul, saya sebut tadi rokok, ROKOK, rokok. Ya, itulah sebab apa saya kata gitu, sebab itulah dia panduan yang diberikan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan dan juga Kesatuan Ulama Fiqh Sedunia telah membincangkan bersama-sama dengan doktor-doktor pakar, maka mendapati banyak kemudaratan yang ada dalam rokok moden. Ada pun rokok dulu, iaitulah rokok daun, mungkin kurang sikit mudaratnya berbanding rokok yang hari ini yang mempunyai banyak chemical dan toksik. Maka ketika itu Islam tidak membenarkan kita untuk memudaratkan diri kita sendiri. Sebab diri kita ni bukan milik kita. Walaupun kita yang mandi, kita yang sabun, kita yang sikat, tapi bukan milik kita. Sebab kalau milik kita, saya boleh jual lah bayar badan saya boleh tak jual tangan saya. Maka Islam tak benarkan kita jual mana-mana di antara badan kita. Sebab tu darah kita pun tak boleh kita jual. Tak boleh. Walaupun ada orang yang buat, itu orang yang dah melakukan perkara haram. Sebagai contohnya ada berlaku di Mesir sepanjang pengetahuan saya. Ada orang yang menjual anggota tubuh ataupun menjual mayat kepada hospital untuk mereka
buat uji kaji umpamanya, itu lain cerita lah. Tapi kita tak boleh, tubuh kita bukan hak kita, hak Allah SWT, kita kena guna macam yang Allah nak. Maka rokok itu bila kita hisap dia memudaratkan kita. Tapi saya tahu di luar sana ramai orang yang dah tahu, tapi nak ubah tu susah. Sebab itulah kita nak beritahu itu mudarat. Kita termudarat kerana dalam rokok itu adanya dadah, nikotin tu. Sebab itulah kita susah nak berhenti. Kan ada tak di antara kita yang minat sangat makan buah-buahan? Ada tak? Contohnya katalah Puan Hayati minat makan durian kan. Katalah minat, memang orang kata totok ni minat lah kalau minat totok pun dia kata, ada tak setiap 5 minit rasa nak makan durian? Tidaklah Tak juga ada kan? Tak ada kan? Tapi orang rokok, dia punya yang perokok tegah tu, setiap 5 minit dia nak merokok. Ini maknanya luar biasa. Ini adalah satu kerana kesan bahan kimia tersebut. Jadi saya masih ingat dalam YouTube ada satu testing dibuat. Ada orang-orang yang sedang isap rokok di kawasan bandar. Ada budak disuruh datang. Budak tu kata dia buat rokok. Encik kata minta api kan. Semua 100 daripada berapa ratus orang yang dia cuba, semua orang dewasa yang sedang hisap rokok tu tak mau bagi api pada budak tu. Semua cakap ni tak baik untuk kesihatan, ni bahaya ni, kau jangan ni. Semua tak bagi. Ini satu iklan yang menarik ni dekat YouTube Lepas tu tak bagi tu, budak tu pun bagi satu kertas. Atau dia pun tinggal bye-bye. Dalam kertas tu buka, dia kata itu, engkau risaukan kesihatan kami, bagaimana dengan kesihatan kamu? Daripada CCTV yang diambil tu, semua orang tak perasan tu. 90%, bukan 100%, semua orang yang dijumpai oleh budak-budak tu yang dapat mesej tu, dia gambar tu tangkap tau. Semua lepas tu buang rokok dia. Hebat kena buat kat Malaysia tu budak-budak pergi. Baik, jadi sorry ambil masa banyak sikit situ. Kemudian yang seterusnya daripada Cik Shima tentang tadi disebutkan berniaga di kawasan larangan. Baik, ini satu persoalan yang menarik ini walaupun saya tahu ramai yang buat ni yang mana tak ada lesen, kita nak buat juga. Kita kata susah sangat nak dapat lesen. Ada orang kata kalau nak minta lesen kena rasuah. Kalau dia nak minta lesen tapi tak dapat kerana ada orang minta rasuah, maka dibuat juga. Maka pada ketika itu dari sudut hukumnya hak dia dilarang, maka dia dibenarkan sebenarnya. Tapi kalau dia memang tak menepati syarat dan seumpam kawasan tu kawasan bahaya, maka dia buat juga. Maka ketika itu ada perbincangan lah. Ada perbincangan macam juga perbincangan di kalangan ulama. Contohnya, boleh tak kita solat guna pakaian curi? Pakaian tu halal. Bukan halal, pakaian tu bersih, suci. Tapi kita curi. Hasilnya jadi solat kita makbul ataupun sah atau tak sah? Jadi sebagian ulama kata sah, sebab tak ada dalam syarat sah pakaian tu bukan pakaian yang curi. Pakaian tu suci je. Tapi ada yang kata tak, sebab dia tu cara dapat tak halal, maka dia memberi kesan kepada kesahan solat itu. Maka dalam bab ini, benda yang dijualnya katalah betul, tapi dijual di tempat larangan yang boleh memudaratkan diri dia sebab takut orang langgar ataupun boleh menyebabkan kesesakan yang luar biasa. Maka pada ketika itu pemerintah ataupun majlis perbandaran buat keputusan tu dalam Islam kena taat. Kalau dia kata jangan berniaga situ, jangan berniaga. Itu idealnya. Kerana disebutkan oleh Allah SWT, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan juga pemimpin kamu. Jadi nak disebut dalam kaedah fiqh, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Iaitulah patutnya apa yang dibuat oleh pemimpin, sama ada majlis perbandaran, sebagai contoh dalam bab ni, adalah sebagai pemimpin lah tu. Dia buat keputusan jangan berniaga di situ untuk rakyat kerana ada masalah. Kawasan tu tak bagus, tak elok dan seumpam bahaya. Maka pada kita kena taat. Bila kita tak taat, maka kita dah melakukan satu kesalahan kat situ. Bila kesalahan maknanya kita berniaga tempat yang tidak dibenarkan, maka di situ akan menjejaskan pendapatan kita. Mungkin dia tak totally terus jadi haram, tapi maknanya ada berlaku syubhah kerana kita berniaga di tempat yang bukan milik kita. Maka macamlah kita berniaga dengan menggunakan periuk orang lain masak nasi tanpa izin dia. Kan? Jadi nasi tu okey, tapi disebutkan Nabi la yahillu li muslim an yabi'a li akhihi, ataupun tidak halal kepada seorang muslim untuk mengambil harta orang tanpa keredaannya. Maka kalau kita berniaga dengan periuk orang lain, maka
apa dalam periuk tu halal, tapi kerana tanpa izin maka akan menjadikan ada percampuran halal haram di situ. Wallahu alam. Dan tadi satu lagi. Current account conventional bank pun sama juga haram. Conventional account sebab apa walaupun current account dia masih lagi haram, kerana duit kita masuk situ dia terkumpul, bank tu guna untuk beri pinjaman dengan riba. Maka sebab tu masalah. Walaupun tak ada interest ke, dia tetap gunakan duit kita, itulah yang menyebabkan dia boleh beri pinjaman dengan riba. Wallahualam. Dan jelas jawapan daripada doktor waktu ini. Dan tadi doktor ada nyatakan tentang pembaziran ketika menyediakan makanan, jangan ada pembaziran. Tapi rakan kita di Facebook daripada Muhammad Firdaus Muhammad kata kebanyakan rakyat di Malaysia ni yang diperhatikan membazir ketika membeli makanan. Ini membeli makanan, lebih-lebih lagi ketika makan bersama keluarga. Maknanya kalau makan secara keluarga ni, yelah kan mungkin sayang pada anak-anak dan sebagainya, dia melakukan pembaziran ketika berbelanja membeli makanan itu, doktor. Mungkin doktor nak beri ulasan sikit. Baik, saya kira dalam bab ini, sebab itulah kalau kita nak nilai iman kita, antara cara dia, kita tengok macam mana kerisauan kita masa nak beli makanan. Kerisauan kita. Betul. Ya. Kerisauan kita bila contohnya kita pergi ke restoran makan dengan family sekali-sekala di luar, kita nak order tu, kita risau, ada tak kita risau membazir? Ke kita risau harga je, kan? Kalau risau harga tu, itu bukan tanda keimanan sangatlah, itu tanda biasalah. Tapi kalau kita risau, anak aku ni makan apa? Kita mula dah risau. Dia makan apa yang dia makan, mesti habis. Kalau tak habis, apa backup plan ni? Kalau aku buat balik, aku akan makan. Kalau sekarang dah pukul 9, kita makan, kita buat balik pun besok akan basi dah. Kalau kita fikir benda tu dah memang termasuk dalam pemikiran kita, bukan kena bakhil, tapi kerana kita bimbangkan pembaziran ataupun israf, maka itu tanda iman kita bagus. Ya? Sebabnya dalam Islam maknanya kalau tadi nak beli makanan untuk anak, kita akan fikir apa yang betul-betul anak kita boleh makan habis. Kalau dia nak masak nasi, apa yang anak kita makan agaknya boleh habis. Kalau tak habis, dia ada backup plan nak buat nasi goreng besok. Jadi benda-benda ni semua adalah penting untuk menilai sejauh manakah kita punya concern setiap satu zarah harta yang Allah amanah pada kita. Sebab itulah kadang-kadang ada orang yang kalau ada orang yang dia marah sebab anak dia tak habis. Dia marah anak dia ambil air sampai penuh cawan, terminum suku saja, yang lain lepas tu dah masuk semut. Ini semua kena ajar anak-anak ni nilai setiap liter, setiap titis air itu. Jadi sama-sama saya nasihat diri saya dan kepada semualah. Allah. Itu dari segi itu, doktor. Kalau dari segi harga, maknanya harga mahal pun dia akan belikan juga sebab sayangkan anak. Adakah itu pembaziran? Kalau harga mahal juga sebab belikan juga, kalau ada keperluan maka tidak ada masalah. Harga mahal dan murah itu tak ada isu sangat. Yang isunya adalah keperluannya, adakah memerlukan benda itu. Itu dia. Sebab ada kalanya mahal itu datang dengan kualiti. Mungkin dia nak yang kualiti. Mungkin dia nak yang kualiti sebab tu dia ambil yang mahal. Atau itulah, wallahualam. InsyaAllah. Dan waktu ini juga mungkin di penghujung pertemuan berkenaan dengan tajuk kita hari ini, doktor, tentang pembaziran dan juga boros ni, mungkin nak berikan kesimpulan untuk tajuk kita ini, doktor. Baik, jadi saya kisah kesimpulan, minta maaf kepada mereka yang masih lagi mendial, masih mendial dan mencuba menghubungi. Baik, jadi kita nak beritahu sekali lagi, saya suka ingatkan diri saya sendiri bahawa pembaziran dan pemborosan ini boleh kita jadikan kayu ukur untuk keimanan kita dan sensitifnya kita dalam setiap tindakan kita. So Allah SWT ajar kita dalam bab ini, sebagaimana Allah nak bagi kita rasa setiap tindakan kita, setiap saat yang kita gunakan itu ada pembaziran, bukan dalam harta sahaja. Dalam waktu kita. Bukanlah kita kata tak boleh nak berehat, nak tengok tenis ke, nak tengok bola ke, kan. Tapi kalau tengok bola tu 2 jam kan, kalau kita solat 2 rakaat pun comel juga kan. Sementara dia tengah-tengah waktu ni kan, waktu berhenti break kan. Jadi begitu juga tengah tengok sukan-sukan yang lain. Bukan tak boleh, boleh. Sebab ada kalanya kita kena jadikan waktu rehat kita itu penjana untuk kualiti waktu kerja selepas ini. Itu yang kita nak. Jadi kita hari ni yang dengar ni, saya kita dapat tukar mindset kita. Kalau kita kerja selepas ini, kita nak ambil rehat, boleh. Tapi jadikan fokus kita rehat ni adalah untuk aku fresh nak buat kerja lepas ni lebih berkualiti. Sebab kalau kita tak rehat, kerja kita jatuh produktiviti dan kualiti. Macam saya pengalaman saya sendiri. Kalau saya nak buat artikel, saya nak buat buku, saya tengah menulis, saya buat kajian. Saya tulis separuh tu, saya rasa kadang penat dah nak susun ayatnya, nak bagi orang faham, nak masuk dalil kan, penat. Saya rehat sekejap.
Rehat sekejap sama ada apa-apa lah, saya tengok sukan sikit ke, ataupun baring sekejap ke, tak tidur pun baring pejam mata sekejap ke, ataupun main dengan anak-anak sekejap ke, atau tengok TV sekejap ke, kemudian naik balik. Jadi itu bukan curi tulang kalau dibuat di tempat kerja sekalipun. Tapi ia adalah satu proses kerehatan, tapi dengan cara dan kita punya intention tu kena jelas. Jadi itu dapat bila mana kita membiasakan tidak membazir dan tidak memboros. Tidak bazir, tidak boros tu akan boleh bawa kepada setiap nafas yang kita gunakan, kita akan pastikan dia kepada benda yang bermanfaat. Ya? Setiap minit kita akan ditanya oleh Allah. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Allah kata. Tidak ada satu lafaz pun yang kamu keluarkan daripada mulut kamu. Ke? Ya ke? Saya ke? Awak ke? Kecuali akan dicatat oleh para malaikat. Kadang-kadang satu kata ya tu membawa mudarat kepada 100 juta orang. Betul tak? Kalau dia Presiden Amerika contohnya, kata tuan nak serang tak? Ya, serang. Ya. Ya dia tu memudarat kepada 100 juta orang. Tidak dia tu memudarat kepada 20 juta orang. Jadi satu lafaz kita pun kita dah cukup particular, kita kena jaga. Macam satu biji nasi pun kita particular. Maka itu akan menjadikan orang Islam sangat-sangat sensitif setiap saat, setiap minit, setiap rezeki yang Allah kurniakan, setiap nafas, setiap matmit, setiap apa-apa akan dijadikan sebagai perkara yang cukup penting. Ya, saya rasa itulah sekadar yang dapat saya kongsikan untuk diri saya sendiri dan di tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Semoga kita dapat manfaat dan dapat berubah, sebab mendengar ilmu susah. Dah dengar dah bagus dah ni. Dah angguk tu pun bagus dah tu. Kan? Kemudian nak amal tu dia 8 ke 10 kali ganda lagi susah. Betul. 8 ke 10 kali ganda lagi susah. Dan kalau kita nak buat benda ni seorang-seorang, lagi susah. So, kita kena dapatkan kerja berjamaah. Kalau keluarga, dapatkan support daripada isteri, daripada suami. Dan kemudian kalau kita dapat kerja, carilah rakan kerja yang boleh membawa benda ini sama-sama. Dengan cara kita bergerak bersama-sama ini, kita akan lebih mudah untuk melakukannya. Wallahualam, saya rasa sekadar itu saja. Qul qawli hadza, astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.